Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca dulu lah Ke surat berapa kita baca? 8 ke? 8. 8 Okey lah. Kak Liza start dulu lah. Tadi Kak Liza first kan? Lepas Kak Liza tadi Kak Zulida. Lepas tu baru Hajah ini. Kita baca Ustazah daripada nombor 4, ayat 49 hingga sebab itu hari Ustazah baca satu page itu hari. So hari ni baca ayat 49 sampai 53 dulu. 53. La'allakum tahtadun. Okey, tahtadun ya. Okey, nak tahu saja. Okey. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum Jangan wa iz najjayna ada bunyi z tu. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyu bunyi tu yuzabbihu, jangan yuzabbihu. Yusabbihuna yuzab bukan yusab. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Wa adna kat sini banyak wa id dia tak boleh bunyi z. wa adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztum. Okey lailatan tu memang asalnya lailatan, tapi sebab dia bertemu dengan sa tu dia tak boleh jelas lailatan. Lailatan, lidah tu tidak terangkat terus pada langit, dia tergantung. Lailatan. Boleh tak? Boleh. Okey. Assalamualaikum. Wa adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla min Zal tu masih lagi bunyi qalqalah, macam sama level dengan qalqalah kan. Summa takhaztumul. Tak boleh bunyi z tu Kak Liza. Tengok mulut saya. Summa lidah kena keluarkan. Summa takhaztumul. Tak dulu. Jangan takhaz.
takhod. Ta- Takhod. Takhod. Thumma takhaztumul Ta. takhaz. Takhaz. Okay. Thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum Jangan wa'an. wa Antum. antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Banyak walaupun pendek ayat tu kan, kat sini banyak kalimah yang kita nak kena jaga sebutan zal tu. Ya Zal. Semua awal ayat tadi dia ada wa'iz. Satu ayat je yang summa, yang lain semua wa'iz. Kita dengar macam dah betul tak, tapi Ustazah dengar bunyi juga ya. Dia punya lantunan wa'iz. Dia tak boleh kuat lah, dia kena perlahan. Bukan tak boleh kuat, dia memang tak boleh bunyi. Oh, tak boleh bunyi pun. Dia tidak ada lantunan. Wa'iz. Wa'iz mana kena kontrol lah hujung dia. Wa'iz. Sebab zal ni dia tak ada sifat qalqalah. Jadi kalau kita baca wa'iz, maknanya kita dah tambah satu sifat yang tak ada pada dia. Okey. InsyaAllah Ustazah. Okey, terima kasih Kak Liza. Terima kasih. Okey, sambung Kak Zulidah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Azim, hujung lidah mesti keluarkan macam zal, tapi dia tebal. Mir rabbikum azim. Mir rabbikum azim. Dia ada bunyi desiran tu, dia tak tepat lah. Azim, dia jangan azim. Dia ada bunyi desir kan, zim, tu silap. Mir rabbikum azim. Mir rabbikum azim. Lidah keluarkan tak? Hujung lidah keluarkan tak? Allah. Saya try boleh Min rabbikum azim. Dia ada bunyi desiran lah. Za. Dia bukan za. Dia tak ada boleh. Za. Dia tak boleh bunyi z. Tak boleh. Za. Hujung lidah keluarkan. Za. Tu. Min rabbikum azim. Baru dia bunyi rohawah aja. Dia tidak ada sofir. So dia macam zal tapi tebal. Okay. Dia mengangkat pangkal lidah. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. Lagi sekali. ثُمَّ اتَّخَذْ. Jangan takhad. ثُمَّ اتَّخَذْ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Min ba'dihi wa antum. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ.
The Kuat sangat bunyi the tu. Dia tak ada bunyi. ثم اتخذتم العجل من بعد Okay, sebenarnya. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Cuba sebut az. Tu boleh. Cuma az. Dia kalau dia bercampur dengan ayat lain kot, lepas huruf zal tu ada kalimah lain yang menyambut dia. Jadi melantun. Iz kan. Wa iz. Dia tak boleh keluar angin kan? Dia ada rokhawah aja. Okay. Okay, terima kasih Ustazah. Sama. Alright. Okay, Hajar ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Okay. Okay, Kak Ita. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء Sikit lagi dengung. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ فرقنا بكم Qalqalah. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Ita. Amin. Okey, Zandra boleh? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Sambung Ustazah Boleh? Okay. Yudhabbihu. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Betul dah. Boleh Ustaz? Okay. Boleh sekali. Saya. Wa idh faraqna bikum Cuma qalqalah qaf tu tebalkan. Wa idh faraqa. wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum Dia kena jelaskan hamzah. wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب lagi sekali وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Okey. Memandangkan kita tak ramai petang ni, mungkin kalau masuk pun lagi seorang dia kot Indi kan. Kita sambung je daripada ayat 54 sampai 57. Boleh, kita pusing lah. Zandra baca, sambung je lah terus. Lepas tu nanti kita pusing balik. Yang Boleh baca sekarang? Boleh. Okay, boleh. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Sambung ke? Ambil balik ya qaum. Ya, okey. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum
Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hatta Dua narallaha rakaat je. Hatta narallah. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Kak Ita. Terusin balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل Fatubu ila bari'ikum. Sekejap lagi sekali Kak Ita. Kalau berhenti dekat ijl, mesti kena bunyikan jim qalqalah tu, lepas tu bunyikan lam. Oh, okey. Maknanya bittikhadikumul ijl. 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 Fatubu ila bari'ikum. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Kalau ulang sikit pun bagus juga ulang tu. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن. Sampai Alaikum je lah. Okay. Kalau al-manna tu dia tergantung tu. Gantung. Cuba lagi sekali. Sebab tinggal satu kalimah je tadi tu. Okay, cuba. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Sikit lagi tambah. Alaikumul manna wassalwa. عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Okey. Azizah. Okey, ajar ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل Kejap aja. Dekat mim bertemu ba tu, dengung sikit. Anfusakum bit. Start situ boleh? Kan kena balik. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Sama balik mana Ustazah? Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mim ba'di mautikum. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. Nipis sikit Zai tu. Rozaqo. Roza. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Kak Zulidah sambung balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم Qalqalah tu jelaskan sikit lagi. Razaqnakum. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Okay, terima kasih. Okay, last. Kak Liza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa Wa iz. Kak Liza perasan tak? Kak Liza punya sebutan tu ada hujung tu, the tu. Yang the tu. wa iz Wa iz. Tu tak ada bunyi. Wa iz qala Musa liqaumihi Liqau, jangan liqau. liqaumihi ya qaumi Ya qaumi, jangan ya qau. Ya qaum. wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul Bittikhazikumul ijl. bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu Kat situ bari'ikum tu ada apa dekat mim? kolak fa. Ada tanda mati dekat mim. Jadi kalau ada tanda mati tu menunjukkan mim tu tak boleh didengungkan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus Jangan bunyi tak. Fa'akhazat, angin je. Fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum Jangan tekan kuat sangat. wa antum tanzurun. Tebal sikit. Wa antum tanzurun.
Thumma ba'asnakum. Ba'as. Sa pun tak boleh ba'as. Summa ba'asnakum. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Anfusahum yazlimun. Anfusahum yazlimun. Yaz. Yaz, 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 yaz. Boleh? Anfusahum yazlimun. Tebalkan. Yaz, Yazlimun. yazlimun. Ada beranak tu. Bunyi, Ya, bunyi yaz. pangkalan. Dia- Yazlimun. Dia tak yaz. Oh, dia di ujung tu. Yazlimun. Boleh tak? Tu adalah Masih boleh. lagi. Yaz, Sikitlah sikit. yazlimun. Itu adalah cabaran yang paling besar bagi kita. Yalah. Orang Melayu kita nak menyebut huruf Za dengan Sa ni. Zah. Tiga. Oh, Za, Za. Zal dengan Sa. Zah. Zah tu ya? Zah. Za tu betul lah. Dia berbaris tak ada masalah. Yang jadi masalah ni bila Sambung. dia mati. Yaz. Az. Kalau Zal, Az. Dia jadi Az. Kalau Za, Az. Dia jadi Az. Tu. Kadang-kadang dia jadi ada desiran. Yang kena Kena praktis. menyebut banyak kali. Sebut sampai dia jadi. Baru kita mahir kan. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Kak Lina. Okay, saya bacakan muka surat 9 eh. Saya je standby je baca satu page tu. Macam kes macam petang ni kalau tak ramai kan, kita boleh baca satu page. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Bismillah ayat 58 hingga 61. Okey, nanti kita baca haf lah kalau ramai kan. Tengok keadaan lah, tak tentu kan. Kalau ramai baca smooth je, semua cantik je baca kan. Dapatlah kita baca satu minggu satu page. Tengok pada keadaan. Itu yang saya tujuan memang saya suka bacakan dulu. Boleh rujuk, boleh buat rujukan ke ataupun tengok pada mana-mana wakaf yang kita boleh wakaf. Sebab kadang-kadang Quran kita yang ada wakaf ibtidak tu pun ada juga yang tak sampai. Kan kadang-kadang wakaf ibtidak tu panjang-panjang. Sebab kita punya kelebihan nafas ni masing-masing tak sama. Ada yang nafas pendek, ada yang nafas panjang. Kadang nafas pendek bila kita nak baca panjang dia mengganggu pula setiap pergerakan kalimah-kalimah kita nak sebut tu, kita terlanggar tak sengaja hukum-hukum tu sebab nak mengejarkan wakaf yang panjang tu. Tapi tadi rasa tak ada yang panjang ke ada juga yang panjang? Cubalah nanti. Okey, sadaqallahul azim. Habis untuk bacaan. Kita masuk buku Tahsin. Hari tu kita dah habis bahagian qalqalah. Kan dah habis qalqalah ke belum? Saya rasa dah yang kita buat praktikal menyebut qalqalah semua tu Itu hari sampai muka surat 77 tu Ustazah. Ya, 77 apa pula qalqalah? Kita buat alif lam mim tu fawatihus suwar. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Berangirah ni. Okay, so saya lupa. Yang minggu lepas, sayang tau. Rakaman tu tak dapat pula nak simpan ni. Itulah. Macam mana tak ada rezeki. Ustazah baca balik boleh tak? Yang contoh yang 4 tu. Sebab dah ada minggu lepas Kak Liza tak dapat join juga Ada. Minggu lepas siapa yang sempat join? Semua Kak ada. Zulidah ada? Hajar Tak ada. Nurain? Tak ada. Tak ada juga tak ada juga. Sekejap, Kak Ita? Kak Ita ada. Zandra? Ustazah saya dah lupa dah. Zandra ada kan? Cuma terlewat masuk je itu, tapi sempat dengar tak itu penerangan awal? Tak apa. Macam ni Kak Liza, saya teruskan juga. Tapi nanti penerangan tu saya relatekan dengan dia punya penerangan awal tu. Sebab semua contoh-contoh yang dia bagi ni adalah berkait juga dengan penerangan dekat muka surat 74 tu. Ni Bismillahirrahmanirrahim. 70 berapa tadi? 77? So hari ni 78 lah. Dia tak. Kita masuk 78 Betul? Ya, Okay. last kali 77 minggu lepas. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cumanya untuk muka surat 78 ni tak banyak dah mat lazim harfi musaqqal. Ada. Okey, kita fokuskan pada contoh yang atas tu di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr dia ada permulaan huruf fawatihus suwar ataupun disebut sebagai huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Okay, saya ulang sikit. Huruf muqatta'ah itu diambil daripada perkataan qata'. Qata' tu maksudnya potong. Kenapa disebut potong? Sebab kita kena sebut alif satu huruf, lam satu huruf, ra satu huruf. Dia tak sebut ala ra.
Dia potong-potong huruf tu mengikut pada sebutan asal huruf tanpa baris. Sebab tu dinamakan huruf muqatta'ah. Jadi kita nak kena tahu setiap huruf tu macam mana sebutan dia. Jadi nak tahu sebutan yang tepat, kita kena eja setiap huruf tu. Sebab tu dia pecahkan kat bawah tu. Kita tengok dulu yang pertama, ejaan alif. Alif dibaca dengan satu harakat walaupun dia dieja dengan 3 huruf. Sebab tengah dia huruf lam. Dia bukan huruf mat kat tengah. Jadi dia tidak dibaca dengan 6 harakat seperti mana huruf-huruf yang lain yang dieja dengan 3 huruf kan. Kalau macam kita tengok sebelah tu, lam. Ejaan lam macam mana? Lam alif mim. Lam dieja dengan berapa huruf? Lam 1 huruf, alif 1 huruf, mim 1 huruf. Maka tengah dia tu huruf mat. Ini dibaca dengan 6 harakat. Tu beza dia. Takut nanti macam apa beza? Tak nampak pun beza sebab alif ada 3 huruf, lam pun ada 3 huruf kan. Cuma beza dia tengah tu mesti pastikan dia huruf mat. Barulah dia jadi 6 harakat bacaan tu. Okey, jadi bacaan alif sebut sekali je menunjukkan 1 harakat. Jadi macam mana sebutan dia? Alif sahaja. Jangan kita baca meleret. Alif. Jangan. Sebab antara lam dengan fa tu tidak ada huruf ya. Okey. Jadi alif. Kemudian lam. Lam itu tadi saya sebut dibaca dengan 6 harakat. Ketika bila? Ketika mana kita nak sebut 6 tu? Yang panjang tu. Ketika kita masuk pada huruf alif. Sebab alif itu adalah huruf mat. Jadi itu yang dipanjangkan. Sebab mat ini maksud dia apa? Memanjangkan bacaan kan? Jadi ketika masuk alif tu yang kita kena baca 6. Contoh, tengok jari saya. Alif, la. Dah 6 dah. Baru masuk dekat Dan mim itu bila disebut sebab mim itu dia letak tanda mati kat situ. Kenapa dia letak tanda mati? Bukan suka-suka sebab bila mim yang ada tanda mati ni menunjukkan bacaan mim itu tidak didengungkan ataupun tidak dimasukkan pada huruf sebelah. Cuba kita tengok siapa huruf sebelah? Ra. Jadi mim dengan ra tak boleh masuk kan? Kalau jadi hukum, dia jadi hukum izhar syafawi. Sebab tu mim itu dia letak tanda mati. Berbeza kalau, ni saya ulang sikit, cuba tengok sekejap muka surat sebelah yang sebelum ni. Muka surat 77. Okey, lam, yang bawah surah Ar-Ra'du. Nak jelaskan sikit lah pada yang tak dapat hadiah itu. Okey, cuba tengok alif lam mim ra. Cuba kita fokus, lam dipecahkan dengan nak jumpa dengan mim. Cuba tengok lam alif mim kan, pecahan lam. Cuba tengok mim dia, ada tanda apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Seperti mana yang lam dekat alif lam ra tadi, mim tu ada tanda mati. Sebab dia nak jumpa ra. Yang mana bila mim jumpa ra tu dia jadi hukum izhar syafawi. Tapi yang mim ni, dia tidak ada tanda mati sebab dia nak jumpa siapa? Dia nak jumpa mim. Jadi bila mim berjumpa mim, dia ada hukum idgham, memasukkan. Itu tanda dia. Itu nak kena tahu. Itu cara dia nak kita tengok lah. Tapi kalau dalam Quran memang dia tak letak lah. Maknanya benda ni kita nak kena belajar dulu pecahan dia. Barulah kita tengok dalam Quran tu kita boleh imagine kan. Rupanya macam tu. Kenapa dia ada tambah dengung, kenapa yang ni tak boleh dengung. Okey, secara umumnya kalau mim dengan ra, lam dengan ra tu maknanya ejaan lam tu kita dah boleh bayang. Lam tu mesti hujung lam tu mesti huruf dia mim. Maka dia tak boleh dengung. Cukupkan sahaja lam itu 6. Alif lam. Cukup. Dah bunyi tu. Jangan lama-lama lagi kat situ. Tak payah tunggu dah. Terus pergi dekat ra. Ra alif tu menunjukkan 2 harakat. Sebab dia dieja dengan 2 huruf. Okey, tengok lagi sekali saya punya jari. Saya potong-potongkan Alif lam ra. Macam tu je. 1 tambah 6 tambah 2. Tak ada lagi tambahan dengung kat situ. Okey, sebab hubungan antara lam dengan ra bila dipecahkan baru nampak. Dia tulis dah siap-siap kat situ, jelas iaitu hukum izhar syafawi. Okey. Jelas alif lam ra? Kat situ dia jadi hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dia sebut mukhaffaf kat situ? Mukhaffaf ni maksud dia ringan. Kenapa ringan? Sebab mim tak boleh masuk ra. Kalau mim dia boleh masuk pada huruf sebelah dia, dia jadi berat. Maka dia jadi musaqqal. Musaqqal tu dimasukkan atau diberatkan atau ditekankan. Itu seerti dengannya lah maksud dia. Tapi mukhaffaf ini ringan. Maknanya dia tidak boleh masuk. Suka hati. Okey. Jelas? Alif lam ra? Okey.
Baik, saya terus pada contoh yang bawah, surah An-Naml. Okey, ta dengan sin. Okey, ta mudah aja. Kalau tengok pada contoh dalam Quran, ayat-ayat Quran pada surah An-Naml, kita tengok ta itu memang tidak ada tanda. Mana-mana huruf yang dieja dengan dua huruf memang tidak letak apa-apa tanda dan baris. Contoh macam kat atas tadi ra. Ra memang tak ada tanda apa-apa, dia kosong je. Sama juga dengan sin pula, sama juga dengan ta. Okey, yang mana ejaannya ta alif dan mesti dibaca dengan dua harakat. Satu alif itu menunjukkan dua harakat. Kemudian tengok sin. Sin, kita kena tahu sebutan sin bukannya sin ya mim, tapi sin ya nun. Jadi sebutannya sin. Apa yang panjang? Ya tadi. Sebab ya itu mewakili mad. Maka kat situ 8 harakat. Okey, yang mana dikata mukhaffaf, yang ringan, ta ke sin? Sin. Sin tu sebab apa dia ringan? Sebab lepas sin dia tak jumpa siapa-siapa. Habis. Kan? Dia tidak memasukkan pada mana-mana huruf. Okay, sebab sin itu huruf yang terakhir pada ayat yang pertama. Ta itu dia jadi mad tabi'i harfi ataupun mad asli lah dia sebut. Cuma dia tak sebut mad asli kerana mad tabi'i harfi ni dia terletak pada huruf muqatta'ah sahaja. Kalau mad asli ni dia terletak pada perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah Al-Quran. Tapi mad asli yang macam ni dia letak pada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi dinamakan mad tabi'i harfi. Okey. Saya terus. Kalau kita tengok surah Toha. Surah Toha lagi tak ada tanda apa-apa. Sebab apa? Sebab dua-dua huruf itu dieja dengan dua huruf sahaja. Ta ejaannya ta alif, ha ejaannya ha alif. Jadi bacaannya 4 harakat. 2 ta, 2 ha. Cukup. Toha. Cukup. Tak boleh baca panjang. Sebab apa? Sebab tak ada tanda panjang. Kalau ada tanda panjang sekalipun salah lah tu sebab ejaannya adalah 2 huruf sahaja. Bukan 3 huruf. Saya teruskan pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, muka surat 79 ni, dia punya contoh ta, sin dengan mim. Ini beri perhatian lebih sikit. Okey, cuba tengok. Yang pertama saya nak terangkan ta alif. Ni seperti biasalah 2 harakat kerana ada satu alif pada huruf tu. Mewakili 2 harakat. Sin, ejaan asalnya adalah sin ya nun yang kita dah tahu dekat surah An-Naml tadi. Sin, dia dah tulis siap-siap kat situ sin ya nun. Okey, jadi sebutannya sin. Buka mulut macam biasalah, macam sebut sin ya nun lah. Tapi disebabkan sin itu dia nak jumpa dengan mim. Okey, cuba perhatikan. Dia nak jumpa mim. Jadi bila dah dieja sin dengan mim, maka keluarlah nun bertemu mim tu. Nampak tak? Okey, bila nun dah bertemu dengan mim, maka dia jadi hukum idgham ma'al gunnah. Kan? Seperti mana hukum idgham ma'al gunnah kan kita tahu nun mati bertemu mim, dia dah tak bunyi nun. Tapi dia bunyi mim sepenuhnya. Dia jadi idgham ma'al gunnah kamil. InsyaAllah nanti kita akan jumpalah belajar hukum tu nanti. Jadi dekat sini, sin tu dah tak bunyi sin. Jadi macam mana cara kita nak membunyikan sin? Okey, perhatikan ni saya sebut. Sin ya itu 6. Sin ya itu 6. Sim. Ada lagi tak bunyi nun? Dah tak ada bunyi nun. Sebab dah gugur nun tadi disebabkan hukum idgham ma'al gunnah kamil. Kamil tu maksudnya apa? Sempurnakan bunyi kepada mim. Kamil tu. Kamil kan, nama orang kalau kamil kan sempurna maksud dia kan. Jadi sim. Jangan bunyi nun dah. Kalau bunyi nun dari segi hukum idgham ma'al gunnah kamil tadi ada sedikit kesilapan lah. Jadi memang huruf asalnya sin. Ni kena faham betul-betul kaedah. Tapi sebab apa dia jadi sim tadi? Sebab nak jumpa dengan siapa? Nak jumpa mim. Maka hilang dah bunyi nun. Ini yang saya nak sebut. Ada setengah orang kata sin tu huruf dia. Selama ni saya tahu sin Ustazah. Dia cakap macam tu kan. Apa kita nak jawab? Sin asalnya. Tapi yang jadi sim tu sebab dia nak jumpa dengan mim sahaja. Kalau dia tak jumpa mim, dia tetap sin. Dia takkan boleh berubah jadi sim. Yang ni kita nak kena tahulah. Okay, jadi sin tadi tu sin ya tu 6 harakat. Nun nak jumpa dengan mim tadi memang masuk pada mim sepenuhnya dan ditambah berapa harakat kadarnya? 2 harakat.
Dia punya tu, dia punya gunnah atau dengung tu tu 2 harakat. Lepas tu barulah pergi dekat mim sebanyak 6 harakat. Jadi fungsi sin nak jumpa mim tu dia jadi musaqqal. Sebab apa musaqqal? Sebab apa dia berat? Sebab Dengung. nun nak masuk mim. Sebab dia dengung, dia berat lah kan. Tapi mim itu ada jumpa siapa lagi? Tak ada. Maka dia jadi mukhaffaf. Okey. Boleh? Jadi sebutan dia begini Qasim mim. Kalau kita baca ta 2 harakat, sin 6 harakat, mim 6 harakat tapi terlupa nak tambah dengung 2 harakat pun dikira tidak sempurna kita punya bacaan pada huruf muqatta'ah. Maknanya nak kena ingat dengung 2 harakat. Okey, boleh? Jelas? Okey. Terusnya saya masuk, ada sikit je lagi kat mana Okay. Seterusnya masuk pada ya dengan sin. Ya sin insya-Allah mudahlah. Ya alif, sin ya nun. Ini mukhaffaf sebab dia tidak dimasukkan ke mana-mana. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Ya sin. Cukup kiraannya. Alhamdulillah. Lepas tu surah Shad satu saja huruf dia. Kadang-kadang kalau dia tak ingat sebutan ataupun ejaan asal Shad, itu yang kadang dia bunyi tak bunyi qalqalah tu. Dia hanya baca Shad kan. Sepatutnya Shad. Kenapa da? Sebab ejaan Shad adalah Shad alif dal. Dal tu jatuh hukum qalqalah. Kalau kat sini dia letak wusta. Wusta tu maksudnya pertengahan lah. Mesti kena bunyikan lantunan tu dengan kuat. Kemudian surah Ghafir dia ada 2 harakat dan 6 harakat iaitu ha alif 2 harakat, mim seperti biasa 6 harakat tanpa dimasukkan ke mana-mana. Maka dia jadi mukhaffaf. Okey, jelas. Okey, seterusnya muka surat 80. Ini pun mudah insya-Allah. Qaf ejaannya qaf alif fa. Dibaca 6 harakat juga kerana apa? Tengah dia huruf mad. Qaf mesti bunyikan fa tu sebab ejaannya ada fa kat belakang. Dan surah Al-Qalam jangan sebut na. Nun yang ada atas tu apa? Tanda tu itu bukan baris atas tapi dia tanda panjang. Jadi bacaannya nun. Sempurnakan bunyi asal huruf. Okey, habis. Kita tengok surah Asy-Syura. Okey, surah Asy-Syura ini adalah antara surah yang huruf muqatta'ahnya terpanjang lah. Kalau kita mampu, kita sambung satu dengan dua. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Kalau tak mampu, kita buat satu-satu. Okay, kita tengok dia punya pecahan kat bawah tu. Cubalah kita kira sama-sama berapa banyak harakat dia. Okey, ha yang pertama tidak ada tanda apa-apa menunjukkan bacaan itu mad tabi'i harfi 2 harakat. Kemudian mim. Mim itu kalau ikutkan dia mukhaffaf, dia baca nan dengan 6 harakat. Dan katalah kita berhenti jadi bacaannya hamim. Cukup sebab dia tidak dimasuki oleh apa-apa huruf selepasnya kalau dia waqaf. Kita tengok pula huruf ain, sin dengan qaf. Kita tengok ain. Ain itu dieja dengan 3 huruf, tengah-tengah dia huruf ya iaitu huruf mad. Kemudian sin tu huruf dia dieja juga dengan 3 huruf, tengah-tengah dia ya juga iaitu mad. Dan yang ketiga qaf dieja juga dengan 3 huruf dan tengah-tengahnya adalah huruf alif iaitu huruf mad. Maka kalau ikutkan keseluruhannya bacaan itu semua 6 harakat. Tetapi dalam pendapat sebahagian ulama mengatakan ain itu boleh dibaca sama ada 4 atau 6 harakat. Tapi kalau kita tak nak pening, kalau kata kita takut lupa ataupun kita rasa confused, kebanyakannya bacaan mad lazim ini semua diambil dengan bacaan 6 harakat. Sekiranya kita mampu, sekiranya nafas kita tidak terganggu, ambillah semua 6 harakat. Tapi kalau dah memang tak boleh, nafas kita pendek, ambillah bacaan ain itu 4 harakat. Okey? Jadi kita cuba dulu ambil 6 harakat. Okey, ain ejaannya ain kan? Yang dibaca panjang itu adalah ain dengan ya. Nun tidak. Nun belum lagi.
Jadi ain tu berapa harakat kita nak baca ni? Kita pilih 6 dulu. Lepas tu cuba tengok. Ain tadi bila dah dieja, dipecahkan, jadi huruf apa belakang ain? Nun. Nun. Nun itu nak berjumpa siapa? Dia nak Sin. berjumpa dengan sin pula. Bila nun bertemu dengan sin, maka timbul satu hukum iaitu ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki ini perlu dibaca dengan gunnah 2 harakat. Okey, itu satu. Dia dah jadi gunnah ain 2 harakat. Lepas tu dia buat apa? Pergi pula dekat sin. Sin tadi selesaikan dulu sin dengan ya. Okey. Sin. Dah selesai sin ya tu 6 harakat. Pergi pula dekat nun. Nun tadi kena tengok pula. Dekat nun tu sebab ejaan sin kan sin ya nun. Nun tu pula nak jumpa siapa? Nak jumpa qaf. Maka timbul lagi satu hukum kat situ iaitu ikhfa hakiki juga. Dan kena pastikan macam mana bunyi nun nak jumpa qaf. Dia tak boleh dengung main suka-suka dengung je. Sebab qaf ini tempat keluar dia adalah pangkal lidah. Jadi bunyi dia tu hampir pergi ke pangkal lidah. Okey? Boleh? Banyak pecahan dia sebab 6 tambah 2. Lepas tu 6 lagi dekat sin tambah lagi 2. Lepas tu 6 lagi. Jadi walaupun dia ada dengung 2 harakat, dia tidak dikira musaqqal. Antara ain nak jumpa sin tadi, kan ada tambah dengung 2 harakat kan? Tapi itu tidak dikira musaqqal. Sama juga sin nak jumpa qaf, dia ada tambahan dengung 2 harakat. Pun bukan musaqqal. Dia hanya mukhaffaf. Kerana apa? Semua dia tulis mukhaffaf. Kerana apa? Agak-agaklah. Kerana di situ tidak ada pun dimasukkan. Contoh macam nun dengan sin dan nun dengan qaf. Ada tak dia masukkan pada huruf tu terus? Dia tak masuk. Dia samar-samar. Dia kena ingat satu perkara, ikhfa hakiki ni maksudnya sembunyikan atau samar-samar. Jadi dia masih lagi kekal dalam mukhaffaf. Dia bukan musaqqal. Sebab ada juga yang bertanya pada saya, Hazah, kenapa yang bertemu mim itu dikira musaqqal? Yang dengung-dengung macam ni tak dikira musaqqal? Saya kata sebab yang musaqqal bertemu mim itu adalah dia masuk terus pada mim. Kan? Sin tadi sampai hilang terus bunyi nun kan? Sin, mana ada bunyi sin lagi kan? Sebab dia masuk terus, maka dia berat. Tapi yang ini, dia masih lagi dikategorikan ringan sebab dia tak masuk. Dia hanya sembunyikan di sebalik huruf tu sahaja. Maka dia kekal juga mukhaffaf. Okey? Boleh. Okay. Kalau kita nak baca potongan-potongan, saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Kalau kita potong-potong satu dengan dua. Kalau kita mampu, sambunglah. Macam mana kita nak sambung? Kena ingat antara mim pada hamim tu nak pergi dekat ain tu. Mim ejaannya mim, ya mim berjumpa ain. Kat situ ada kaitan apa-apa? Tak ada. Sebab mim itu ada tanda mati kan yang dipecahkan tu menunjukkan di izhar. Contoh dia macam mana Saya contohkan. Hamim Ain Sin Qaf. Kalau nafas ada, nak sambung boleh. Zandra tak apa, Zandra rajin exercise. Nafas panjang tak? Jadi kalau yang macam kita rajin exercise, kita jogging ke, cycling ke, ataupun kita berenang ke apa, sebenarnya membantu kita panjangkan nafas. Tak percaya cuba buat. Hari ni kita cuba baca ayat yang pendek, esok kita cuba ayat yang panjang sikit, lepas tu kita sambung lagi. Tak banyak sikit, dia mesti ada improvement. Betul, percayalah. Okay. Nak tanya, setakat ni faham tak? Ada nak tanya soalan apa-apa berkaitan dengan penerangan tentang kalimah-kalimah harfi ni dalam Quran. Dia tak banyak Kalau tengok Kutasin muka surat 75 tu, dia ada beberapa dalam 29 surah sahaja yang terlibat dengan huruf pembukaan surah. Surah lain tak adalah, surah ni sahaja. Ada soalan? Dia senang aja kita nak kenal mana satu mukhaffaf, mana satu musaqqal.
Musaqqal ni dia hanya terlibat pada huruf lam dengan huruf sin yang berjumpa mim. Tu kena ingat. 2 huruf sahaja, iaitu lam nak jumpa mim ataupun sin nak jumpa mim. Huruf lain tak ada. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ada juga lam dengan sin yang mukhaffaf sebab dia tak jumpa mim. Contoh lam, alif, lam, ra. Musaqqal tak? Masuk tak dekat ra? Tak masuk sebab dia tak jumpa mim. Macam sin. Ya, sin. Ringan ke tak? Ringan sebab tak jumpa mim. Cuba kalau ta, sin dengan mim. Masuk tak dekat mim? Masuk. Jadi kesimpulannya ingat tu je. Nak kenal musaqqal, lam dengan huruf sin, 2 ni sahaja, dia bertemu dengan huruf mim. Tapi kalau mukhaffaf, semua. Semua yang terlibat lah dalam muka surat 74 tu lah. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Naqasa asalukum. Dia buat rangkai kata macam tu supaya kita ingat huruf-huruf yang terlibat dengan huruf muqatta'ah ni ada 8. Okey, ada soalan? Yang huruf yang terlibat dengan mad asli harfi tu atau mad tabi'i harfi ada 5 saja Hayyun tahura muka surat 74 tu. Ha alif, ya alif, ta alif, ha alif, ra alif. Yang lain tidak ada. 5 tu sahaja. Okey, saya harap apa yang saya terangkan ni sampailah. Boleh fahamlah. Kadang macam saya tak cakap orang tahu, saya cakap saya. Kadang nak cepat, baca tak cukup harakat. Kiraan harakat tu pun kita kena ambil kira. Kalau kita baca laju, maka kita punya kiraan tu pun lajulah. Kalau kita baca sedang-sedang je, tak laju sangat, tak perlahan sangat, kita kira tu pun ikut pada rentak kita baca. Okey. Habis berkaitan dengan Fawatihus Suwar. Dia boleh sebut 2 Dia tak sebut itu Fawatihus Suwar tu pembukaan surah, pembuka surah. Fawatih tu daripada perkataan Fataha. Suwar tu surah-surah. Suratun satu surah. As-suwar tu maksudnya jamak bagi surah. Dia banyak kan sebab dia ada 29 surah yang terlibat. Jadi dia sebut sebagai Fawatihu As-Suwar. Alhamdulillah. Hajar ini okey, Hajar ini. Okey. Sebab buku tahsin tak ada kan? Tak ada. So I try to refer to buku lagi satu. Just some ada, some tak ada lah. Dia ada beberapa contoh lah. Tapi okey lah, boleh imagine kan. Dia ada, saya rasa dalam buku ajar guna tu dia ada dah letak semua huruf yang terlibat, betul? Ada. Example tak complete lah, tak sama. Ada. Right. Habis, okey, nak masuk dekat Hamzah Wasal ni panjang cerita dia. Nak masuk sikit boleh juga. Boleh saya teruskan tak Hamzah Wasal? Kalau rasa berat tak apa yang saya dah terangkan tadi tu? Risau kat saya sekarang main lagi je. Tak tanya kat anak murid, Ustazah ni syok je. Masya Allah. Boleh saya teruskan tajuk Hamzah Wasal? Boleh? Boleh. Kita ambil sikit lah jamah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hajar ini punya buku ada ke Hamzah Wasal? Tajuk Hamzah Wasal? Ada buku hijau pun ada juga. So buku hijau yang baru ni ada Hamzah Wasal. Boleh juga pakai buku tu. Dia detail sikit. Okey, macam mana kita nak kenal dengan Hamzah Wasal? Sebenarnya dalam Quran yang kita baca tu sangat banyak Hamzah Wasal. Bila kita baca Hamzah Wasal itu berada dekat tengah-tengah, dia tak ada masalah. Nak mula dengan Hamzah Wasal ni kadang-kadang dia jadi confuse juga. Ada setengah kalimah tu Okey, kita tengok. Hamzah Wasal dikenali dengan tanda kepala huruf sad di atas alif. Dia huruf alif macam biasa. Yang lambang dia letak atas tu, itu sad sebenarnya. Tapi tinggal kepala je. Sebab apa dia letak kepala je? Dia tak letak sad. Nanti orang keliru pula. Jadi dia letak simbol sahaja. Simbol sad itu menunjukkan wasal. Okey. Kenapa dinamakan wasal? Kenapa dinamakan Hamzah Wasal? Kerana tidak mungkin memulakan bacaan dengan huruf hijaiyah yang bertanda mati di awal kalimah, melainkan diwasalkan dengan huruf hamzah di permulaannya. Maknanya kalau di awal kalimah tadi, huruf hijaiyah ni tak kisahlah huruf apa pun, ada tanda mati,
Macam mana kita nak mula? Tak boleh nak bunyi. Kan? Kita tak boleh nak bunyikan pada awal kalimah. Melainkan kalau disambung dengan huruf hamzah pada permulaan. Macam contoh, ayat innallaha. Nampak tak? Alif itu ada hamzah kat bawah dia. Barulah kita pandai nak bunyikan i. Sebab dia ada huruf hamzah kat bawah dan dia ada baris. Itu cara dia. Kemudian kita tengok pula. Macam mana kita nak baca yang memang betul-betul hamzah wasal. Tengok kat bawah. Hamzah wasal dibaca ketika ibtidak. Ibtidak ni maksudnya nak memulakan bacaan tu. Dalam kurungan tu dia dah tulis siap-siap dah. Ibtidak itu memulakan. Dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan sambung melaluinya. Apa yang dimaksudkan kat sini? Okey. Kalau kat sini kita tengok contoh dia bagi. Fazadahumullahu marada. Okey, dia kata macam mana? Kalau kita sambung kita tak nampak dah. Sebenarnya ada terkandungnya hamzah wasal dalam tu, nampak tak? Fazadahum. Contoh saya berhenti. Fazadahum Allahu marada. Macam mana kita nak baca? Tak boleh bunyi. Melainkan kita sambung. Ni tadi dia kata dan tidak dibaca ketika bacaan sambung melaluinya. Jadi bila kita baca sambung sebab kita nampak ada mim berbaris depan tu, maka dia jadilah fazadahumullah. Tiba-tiba dia jadi baris depan. Tapi kalau mim itu baris atas, maka dia baris atas lah. Boleh? Maknanya dengan syarat mesti disambung. Dan, tengok bawah lagi. Hamzah wasal boleh juga menerima baris seperti huruf hijaiyah yang lain. Macam mana cara dia? Cuba tengok. Bacaan baris atas, bacaan baris bawah dengan bacaan baris hadapan. Ni saya rasa ramai yang dah tahu kot. Cuma kadang-kadang ada juga tersasar. Macam tak berapa ingat kan. Yang kita tengok kat bawah tu, bagaimanapun dalam penulisan Al-Quran Rasam Usmani tidak ditetapkan tanda baris. Kalau kita baca Quran yang dulu-dulu kan, zaman-zaman kita kecil-kecil, saya rasa biasa jumpa Quran Rasam Kiasi atau Rasam Imla'i tu, dia dah letak baris siap-siap. Jadi kita dah faham. Yang syarat-syarat sekarang ni yang tak berapa nak faham sangat, nak kena tengok apa dia punya cara. Tengok muka surat 83, konsep membariskan hamzah wasal. Dalam Al-Quran, hamzah wasal hanya ditandakan pada kata nama isim dan kata fa'il sahaja. Pada huruf tak ada. Isim tu maksudnya nama, fa'il tu perbuatan. Tu dah tahulah. Fa'il apa kat situ? Kata kerja. Isim itu kata nama. Kita tengok. Nombor 1, bahagian fa'il tu, hamzah baris depan dibaca dengan u lah. Apabila huruf ketiga berbaris dhammah asli. Maknanya memang dia dah ada baris dhammah. Maknanya memang dia dah ada baris kat situ, maka dia boleh bunyikan u. Kemudian dibaca dengan i. Macam mana nak baca i? Apabila huruf ketiga berbaris atas atau bawah. Tak ada bagi contoh kat sini ni. Nanti kalau saya buka ayat Quran yang kita baca tadi. Kalau tak nampak. Tadi muka surat apa kita baca hari ni? 8 Alif lam sahaja. Tak ada. Saya balik kampung sebenarnya. Bawa tak buku? Semua saya angkut. Sekejap. Kita tengok dulu yang tadi. Dibaca dengan baris depan. Apabila huruf ketiga baris depan. Maknanya kalau di awal tu tidak ada baris, tapi tengok huruf ketiga baris depan, maka dia mengikut baris depan. Ayat tadi kita sudah baca ada. Ayat 21. Ayat Ada 61. Tapi baris bawah lah. Tak apa. Yang saya baru baca tadi. 61. Sekejap. Ihbitu. Itu kalau huruf ketiga baris bawah. Itu yang diterangkan pada nombor 1 yang bawah tu. Dibaca dengan baris bawah kalau huruf ketiga baris atas dengan bawah. Nampak tak? Dia jadi ihbitu. Kan? Sebab huruf ketiga baris bawah. Dia bukan huruf ketiga baris bawah sahaja. Kalau baris atas pun dia tetap juga dengan baris bawah. Boleh? Ayat 61. Betul lah yang saya baca tadi. Baris keempat. Dari bawah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Boleh? Yang saya nak mencari ni, apabila huruf ketiga berbaris dhammah asli. Tak ada pula.
Tapi macam inilah. Kalau kalimah itu uqtulu. Contoh uqtulu. Sekejap, saya try tulis kat sini boleh tak? Pen pun saya tak bawa. Okay, contoh macam ni. Kalau pakai jari ni payah sikit. Melekat-lekat jari ni. Tengok. Uqtulu. Ya Allah tulisan. Okey. Dia macam ni. Baris depan. Maka kat sini hamzah wasal ni dibaca dengan baris depan. Itu yang atas tadi. Dibaca dengan baris depan apabila huruf ketiga baris dhammah. Ni dhammah asli. Okey. Sama jugalah apabila huruf ketiga berbaris dhammah mendatang tu maksudnya dia berbaris dhammah juga. Cuma kalimah itu kalimah asal ataupun kalimah yang diubah dari segi makna kan. Jadi bacaan ni yang kita nak kena tahu ni sebenarnya. Ramai juga di kalangan kita yang kadang-kadang tersilap. Qalu da'u lana. Okey, sekejap saya jumpa. Mungkin boleh juga ni. Cuba tengok sekejap muka surat 10. Quran muka surat 10. Pada ayat 68. Jumpa tak? Jumpa tak? Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Qalu da'u lana. Ni kalau kita sambung. Kalau kita sambung tak ada masalah kan? Dia terus lud. Sebab dia mengikut pada baris pada lam berbaris depan. Tapi ini contoh. Kalau kata kita baca qalu ataupun ayat kalimah ataupun kalimah awal tu ud'u lana. Nampak tak? Huruf ketiga apa? Alif, dal dengan ain. Ain tu berbaris dhammah. Dia jadi ud'u. Jumpa tak? Ayat 69. 68, sorry. Ada? Qalu da'u lana. Kalau sambung tak ada masalah. Kalau dia berada di hadapan tu kita nak kena tahu syarat dia. Okey. Ya. Dia nak kena leave. Minta maaf. Okey, tak apa Sandra. Dia pun dah nak habis dah ni. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nampak Itu kalau pada kalimah fa'il ataupun perbuatan. Ustazah, Maknanya ya. kalau yang muka surat 10 tu, 5 dari atas, ayat ke-23. Kalau wadhkuru, kalau kita berhenti. Ayat 63. Okey, kalau berhenti. Itu ada sort, ada tanda sort kecil juga kan kat atas. Itu tak ada masalah sebab dia ada waw, wadhkuru. Habis kenapa dia letakkan tanda sort di atas tu? Itu kalimah tu sebab dia itu sebab dia fa'il. Okey. Itu fa'il. Fa'il perbuatan. Fa'il samalah kata kerja. Yalah. So, maknanya kalau kita berhentikan tu, katalah berhentikan. Katalah waw tu dia tak boleh jadi wadhkuru sebab dia memang kalimah tu wadhkuru. So maknanya dia punya tanda sort tu untuk tandakan dia fa'il lah, tu saja. Lepas tu dia dia tetap juga dibaca dengan wadhkuru sebab dah ada waw tu. Cuma nak dikenal. Kenalkan dia punya. Okey. Alright, okay, terima kasih. Tapi dia tak bolehlah bunyikan wa'adhkuru sebab dah ada hamzah wasal. Jangan pula bunyi wa'adhkuru, melainkan kalau hamzah alif itu ada hamzah qata'. Hamzah qata' ni maksudnya hamzah yang memang jelas huruf hamzah. Maknanya yang sort kecil tu tanda fi'il ataupun isim lah. Ataupun dia kena baca sambung. Maknanya dia tanda untuk perkataan tu ajalah. Maknanya kalau dia duduk tengah-tengah, dia tak boleh dia bunyikan. Dia kena bunyikan mengikut pada baris sebelum dia. Okey, alright. Okey, terima kasih Zah. Ustazah nak tanya. Ni kalau yang fi'il tadi nombor 1 tu dhammah asli. Asli maknanya dia dah ada baris tu kan. Tapi kalau banding dengan bawah tu dhammah mendatang. Apa maksud mendatang tu? Mendatang tu maknanya kalimah tu bukan kalimah yang asal ada baris depan. Ada kalimah tu ada juga ada. Contoh macam mana mendatang tu? Itulah dia tak ada contoh kat sini. Yang asli tu maknanya yang asli macam tadilah itu asli dah Dah ada. Memang Yang dah mendatang ada. tu macam mana mendatang tu? Yang datang tu maksudnya kalimah asalnya dia tidak ada dhammah.
Jadi Dia datang domah tu kemudian tengok pada baris sebelum dia. Nanti ingatkan saya. Saya hantar dia punya contoh. okay, sebab tak apa nak faham kan. Yang datang tu. Ni macam mana pun walaupun domah tu sama ada asli, cuma fahamkan yang ni dulu. Asli ke, mendatang ke, dia tetap juga dengan baris bawah kalau huruf tu huruf ketiga. Kalau domah lah, domah pada huruf ketiga dia tetap dengan baris bawah. Yang mendatang lah. Kalau Yang yang bawah. asli tadi, asli tu ikut yang atas kan. Nanti kita akan jumpa. Okay. Okay, boleh. Baik. Kita tengok pula pada bahagian isim ataupun kata nama. Kacau. Okey, dibaca dengan hamzah tu berbaris atas kalau dia isim ma'rifah. Dia dengan isim ma'rifah ni dia ada pada lam ta'arif. Maknanya dia ada alif lam. Itu isim ma'rifah. Dia nampak. Dia jelas. Dia letak pada kata nama yang ada lam ta'arif. Lam ta'arif ni maksudnya alif lam lah. Kan alif lam dia ada dua bahagian, iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah kan. Itu dibaca dengan baris atas. Dia tidak boleh berubah kepada baris bawah, baris hadapan. Contoh kat bawah tu. As-sabirina. Jadi bagi contoh kat bawah tu. Jangan pula kita baca is-sabirina, us-sabirina. Tak boleh. Sebab dia adalah isim ma'rifah. Iaitu ada alif lam ta'arif tadi. Ke dia tetap dengan baris atas. Boleh? Tapi sekiranya kata nama itu tidak ada lam ta'arif, iaitu isim nakirah, dia kena baca dengan baris bawah. Dia kena baca dengan baris bawah. Nanti yang ini kita akan tengok pada yang akan datang lah. Dia ada banyak sebenarnya contoh. Nanti saya bagi kata nama yang khusus. Dia tak semua tahu. Dia ada kata nama khusus untuk baris bawah ni. Okay. Ini nanti saya rasa saya kena ulang balik sebab ramai yang tak ada. Lepas tu saya nak kena terangkan lagi sekali berkenaan dengan bahagian hamzah wasal yang domah mendatang dengan domah asli tadi. Okey, boleh? Jadi kira pengenalan hari ni bahagian hamzah wasal tu kita nak kena tahu alif ada kepala sod ke atas dia. Itu adalah hamzah wasal. Macam mana baca kat tengah-tengah tak ada masalah. Tengah ni memang tak ada masalah lah sebab dia mengikut pada baris sebelum. Yang awal ni je. Okay. Wallahu'alam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada? Tak ada. Kalau tak ada kita tangguh dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan ramai lah. Cuti ni kan. Minggu depan pun long weekend juga kan? Oh ya ke? Hari Merdeka. Oh, Hari Merdeka. Tak tahulah tu nasib-nasib lah. Tapi tak apalah, rakaman ada. Okay. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'ash shahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Okay, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.